A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Aidilfitri saya ucapkan kepada hadirin hadirat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya pada pagi yang penuh keberkatan ini, pada pagi yang penuh kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peluang kepada kita untuk sama-sama kita mendengar beberapa pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bakal saya bacakan, bakal saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Insya-Allah kita akan bersama-sama mungkin dalam tempoh 1 jam ini untuk kita mendengar beberapa hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan siaran kita berkeudara pada pagi ini, yang mana yang dikuasakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, yang dibuat rakaman, yang dibuatkan siaran langsung ini oleh Suara Sunnah Channel. Dan tuan-tuan dan puan yang mungkin berada di rumah, mungkin berada di perjalanan, mungkin ada yang dah ada yang nak bergerak ke tempat kerja pada pagi ini. Jadi di kesempatan ini insya-Allah boleh sama-sama kita mendengar sedikit ilmu yang bakal saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan tentang kelebihan, tentang keutamaan hari yang disebut hari Jumaat ini, disebut sebagai Sayyidul Ayyam, dan beberapa amalan-amalan yang boleh kita lakukan di dalam hari Jumaat ini, amalan-amalan yang disebutkan sebagai perkara-perkara yang sunat untuk kita lakukan di dalam pada hari Jumaat ini. Benda apa yang kita boleh lakukan berdasarkan kepada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi ini insya-Allah saya akan kupaskan dalam bab yang ke-210 daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab Riyadhus Salihin, kitab taman bagi kitab taman bagi orang-orang soleh, taman syurga ni disebut. Kerana apa dengan membaca, kita baca kitab Riyadhus Salihin ni, kita akan mendapat panduan, mendapat pedoman untuk kita jadikan sebagai panduan, kita jadikan sebagai benda yang kita nak ketengahkan dalam kehidupan kita seharian, berlandaskan kepada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab fadli yaumil jum'ah wa wujubiha wal istighsal laha wa tatayyub wa tabkir laha wa du'a yaumil jum'ah was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi wa bayani sa'atil ijabati wastijabi ikthari dzikrillah ta'ala ba'dal jum'ah. Keutamaan solat Jumaat, kewajibannya mandi untuk menghadirinya dan berpagi-pagi kepadanya, doa pada hari Jumaat, membaca selawat Nabi pada hari itu, huraian perihal saat dikabulkan doa-doa dan sunnahnya, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah Jumaat tersebut. Jadi apa yang kita nak sebutkan pada hari ini adalah hari Jumaat ni yang telah kita sedia maklum, yang kita tahu bahawa hari Jumaat ni adalah merupakan hari yang istimewa antara hari-hari tersebut. Antara hari-hari yang ada sebanyak 7 hari ini, hari Jumaat adalah hari yang disebutkan sebagai hari yang ada keistimewaannya. Dari mana kita mendapat itu adalah perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh nak mendakwa hari ini adalah hari yang paling baik. Kita nak sebut bumi ini adalah bumi yang baik, bumi yang berkah.
tanpa ada sandaran. Tapi dengan adanya sandaran nas-nas hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan dasar itulah kita menyebutkan bahawa pada hari Jumaat ini disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumi طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم. Hadis yang disebutkan daripada kitab yang saya bacakan ini, kitab Riyadhus Salihin ini, hadis yang pertama menyebutkan tentang hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Disebutkan dalam ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu yaum, sebaik-baik hari, tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu ialah hari Jumaat. Dalam lafaz ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu ialah hari Jumaat. Setiap hari merupakan hari ada terbitnya matahari. Pagi ni kita tengok, tuan-tuan perempuan ni tengok, buka jendela rumah, buka tingkap rumah tengok, oh dah siang, dah pagi dah cerah dah. Maksudnya matahari dah mula terbit. Matahari dah mula terbit dan insya-Allah akan menyinar kehidupan kita pada hari ini dengan sinaran matahari tersebut. Jadi Nabi SAW sebut sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu ialah hari Jumaat. Maknanya Nabi sebutkan di antara hari-hari yang ada ni, hari yang terbaik adalah hari Jumaat. Kerana apa yang ada pada hari Jumaat itu, Nabi SAW sebutkan seterusnya, fihi khuliqa Adam, pada hari itulah Adam diciptakan. Fihi khuliqa Adam, padanya itu diciptakan Adam. Pada hari Jumaat itulah diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan juga pada hari itulah ia, yakni Nabi Adam alaihi salam, dikeluarkan daripada syurga itu. Jadi berdasarkan pada hadis ini menyebutkan tentang apa yang ada pada hari Jumaat itu. Ini dalam hadis yang pertama yang kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kata fihi, padanya pada hari Jumaat itu khuliqa Adam, diciptakan Adam. Jadi sebenarnya kita tak tahu, kita ni jahil, kita tak tahu hari apa Nabi Adam itu diciptakan. Tapi berdasarkan pada hadis inilah kita boleh sebut, kata Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Hadis ini menyebutkan tentang perkataan tersebut, fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat ni, bukan hari Jumaat yang hari ni, pada hari Jumaat itulah diciptakan Nabi Adam. Kemudian wa fihi udkhila jannah, dan pada hari Jumaat lah baginda Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumaat lah itu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga dan diturunkan ke atas bumi yang kita inapi, yang kita duduk sekarang pada hari ini, yang kita diami pada hari ini, bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bermula daripada Adam alaihi salam yang merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi apa yang kita nak sebutkan di sini, bahawasanya asal perkataan yang menyebutkan kata hari Jumaat itu adalah adanya keutamaan adalah merupakan perkataan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kedua yang saya nak bacakan pada hari ini disebutkan dalam hadis menyebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli
yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha, muttafaqun alaih. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dzakara, menyebut-nyebutkan, mengingat-ingatkan yaumal jumu'ah, akan hari Jumaat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumaat itu, faqala, Nabi memperingatkan tentang hari Jumaat itu, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fiha, padanya, sa'atun, pada hari Jumaat itu ada satu saat, ada satu detik, ada satu ketika, la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Dalam hari Jumaat itu ada satu saat, satu ketika, satu detik yang mana bila mana seseorang Muslim itu sedang berdiri bersembahyang sambil memohonkan sesuatu permohonan kepada Allah, tak ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuwafiquha, fiha sa'atun, bila mana yang menepati dengan waktu yang tersebut, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat sedikit. Disebutkan dalam hari Jumaat itu ada satu masa yang mana bertepatan kita ini mendirikan solat, berdoa, bermohon, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dimohonkannya itu. Seorang Muslim yang mana dia bermunajat, dia mendirikan solat, dia berdoa kepada Allah, ada satu masa dalam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumaat ni, duk peringat kepada para sahabat ni tentang hari Jumaat ni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kata ada satu masa, ada satu detik, ada satu ketika yang jika bila mana seorang Muslim itu bertepatan dengan waktu tersebut, maka apa yang diminta olehnya akan dikabulkan oleh Allah, akan dimakbulkan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya sebagai tanda mempersedikitkan waktu yang dimaksudkan itu. Ini terjemahan kitab Riyadhus Salihin yang saya baca ni dalam bahasa Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara biyadihi yuqalliluha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya sebagai tanda mempersedikitkan waktu yang dimaksudkan itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebutkan hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakonkan, menunjukkannya dengan tangannya, dengan jari jemarinya, dengan tangannya, tanda nak menunjukkan kata waktu tersebut sedikit saja. Mengisyaratkan sepertinya macam tunjuk macam tangan macam ni. Contoh macam kalau kata kita pergi ke kedai makan lah, kedai mamak kata, mamak kopi radik satu, mamak kita minta kopi apa Ali Cafe satu, tambah susu sikit lah. Kita nak hamak kata sikitnya susu yang kita nak minta tambah bubuh tu, sikit yang kita tunjuk dengan tangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebutkan kata betapa pendeknya masa tersebut, sikit saja Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata betapa pendeknya masa tersebut. Para ulama menafsirkan bahawa waktu tersebut ada katanya waktu sebelumnya kita nak solat Jumaat, ada menyebutkan ketika mana antaranya dua khutbah. Kemudian ada yang menyebutkan selepas bagi salam, lepas pada habis solat Jumaat, terus kita berdoa, kita minta. Ini tafsiran diberikan, tapi baginda Nabi SAW tak sebutkan waktu yang mana satu. Dan ada juga tafsiran yang menyebutkan kata ketika mana sebelum solat asar, ketikanya waktu solat asar. Akan tetapi apa yang Nabi SAW sebutkan, yang tekankan di sini bahawa waktu tersebut adalah waktu yang sedikit sangat,
Waktu yang sangat pendek untuk kita berdoa, mohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan hajat kita, apa yang kita perlukan. Ada satu masa, ada satu waktu. Jadi bagaimanakah kita nak mengimani dengan hadis ini dan bagaimanakah kita nak mempraktikkannya? Jadi maka itu dengan hari Jumaat yang kita agungkan pada hari ini, yang kita sebutkan hari yang penuh keberkatan ini, maka kita lazimilah setiap masa dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperbanyakkan munajat, memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara waktu-waktu yang ditafsirkan tadi, waktu tersebut sudah semestinya kita memperbanyakkan doa. Kita minta apa yang hajat yang kita perlukan, kita minta pada waktu yang ditafsirkan tadi. Dan waktu-waktu yang lain juga. Jika bila mana kita istiqamah pada hari Jumaat, pada hari ini, yang mana yang Nabi sebutkan, ada satu masa, ada satu detik, ada satu ketika untuk kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita konsistenkan masa untuk kita membaca doa, kita mohon bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan kita melazimi waktu-waktu yang ada itu, dia seumpama dengan kita nak sebutkan dengan Lailatul Qadar, dengan malam 1000 bulan, yang mana terdapat pada bulan Ramadan. Kita pada hari ini kita ada dalam bulan Syawal tak ada Lailatul Qadar. Dalam bulan yang lain, dalam bulan Zulhijjah ke Zulqaedah, dalam bulan Safar, Rajab, Sya'ban, tak disebutkan Lailatul Qadar, melainkan di dalam bulan Ramadan. Dan disebutkan juga dalam hadis menyebutkan 10 yang terakhir Ramadan itulah akan turunnya Lailatul Qadar, akan berlakunya Lailatul Qadar. Akan tetapi tak disebutkan juga malam yang bila, malah disebutkan juga malam-malam yang ganjil. Jadi itu merupakan, orang sebut bagai tips-tips untuk kita nak merebut. Jadi sudah semestinya lah antara banyak-banyak hari-hari Jumaat kita utamakan untuk kita memperbanyakkan doa, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan apa yang kita hajati. Sebab pasal apa? Ini bukan saya kata ikut kesukaan saya. Saya kata bukan ikut atas dasar hawa nafsu saya. Saya kata hari ini hari Jumaat, nak bagi para pendengar ni, nak bagi tuan-tuan perempuan yang duduk dengar di rumah ni supaya hari Jumaat ni bagi banyaklah amalan sikit. Jadi saya pun kata hari Jumaat ni bacalah doa lagi banyak, bagi memperbanyakkan doa. Saya kata ni bukan atas dasar kesukaan diri saya nak sebut, akan tetapi benda ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa adanya waktu yang dimakbulkan, apa yang kita minta akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang lain banyak menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ni bersifat malu, bersifat begitu sangat menghargai kepada hambanya yang berdoa. Bila mana hambanya menadah tangan, Allah tak biarkan tangan hamba yang menadah tangan tu dengan tangan yang kosong saja, maka Allah bagi apa yang dia mintakan. Apa yang hambanya minta tu Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan. Jadi banyak yang kita boleh ambil, maka sepatutnya kita gunakanlah kesempatan yang ada pada hari ini untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan yang berlandaskan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, hadis disebutkan dalam ini wa anhu, daripada kitab Riyadhus Shalihin ini ditulis wa anhu qal. Kalau kita tengok daripada sanad yang dituliskan ni wa anhu qal, kalau kita nak sebut bagaimana kita nak memahami siapa wa anhu dan daripadanya, daripada siapa, maka kita tengoklah hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya, hadis yang saya sebutkan tadi, hadis yang menyatakan tentang kelebihan hari Jumaat, fihi khuliqa Adam, itu hadis daripada Abu Hurairah. Jadi dalam hadis yang seterusnya ini diringkaskan, dituliskan wa anhu, dan daripadanya. Daripada siapa? Daripada Abu Hurairah juga. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu 3 ayyam wa man massal hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, fa ahsana al-wudu'a, thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu 3 ayyam wa man massal hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu. Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu. Fa ahsanal wudu'a, kemudian lalu ia memperbaguskan wudu'nya itu. Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbaguskan, dia memperelokkan wudu'nya itu. Thumma atal jum'ah, kemudian ia mendatangi solat Jumaat. Fastama'a wa ansata, kemudian dia mendatangi solat Jumaat, terus mendengar dan berdiam diri, tidak berbicara sama sekali. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka diampunkanlah untuknya antara Jumaat itu dengan Jumaat yang berikutnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis daripada Abu Hurairah. Jadi disebutkan, apa dia dalam hadis ini sebut? Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaguskan wudunya itu. Jadi orang yang nak pergi ke solat Jumaat itu, mereka berwudu sebelum nak pergi ke solat Jumaat tersebut dan memperbaguskan wudunya itu. Kemudian dia mendatangi hari Jumaat tersebut, lalu dia mendengar dan dia berdiam diri, dia tidak berkata apa-apa ketika mana khatib sedang berkhutbah. Ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ah, diampunkan akan dosanya antara Jumaat itu dengan hari Jumaat yang seterusnya, dosa-dosanya itu. Jadi apa yang kita nak fahamkan daripada hadis ini, untuk kita nak mempraktikkan adalah untuk kita memperbaguskan wuduk kita, memperelokkan. Maksudnya memperelokkan tu macam mana? Bukan bermakna sebelum ni kita berwuduk daripada tangan hingga ke siku, jadi kita nak memperbaguskan, nak memperelokkannya, kita basuh sampai ke ketiak. Bukan macam tu. Tapi memperbaguskannya itu adalah untuk kita memperelokkan wuduk kita. Kita memastikan bahawa setiap anggota wuduk kita itu sampai air wuduk yang kita angkat, kita berwuduk pada ketika itu. Sebab kadang-kadang ada ramai di antara kita, sebahagian daripada kita, kadang-kadang mereka buat tak ambil indah tentang berwuduk, sedangkan dengan wuduk itulah syarat merupakan syarat utama sah salat. Kalau kita berwuduk pun kita tidak melaksanakannya dengan sebaiknya, tidak melaksanakan dengan wuduk yang betul, jadi bagaimanakah kita nak memastikan bahawa solat kita diterima? Sebab pasal apa? Wuduk ni kita ada anggota-anggota dia. Yang mana yang pertamanya muka, kita basuh muka. Bagaimana kita nak basuh muka? Kita belajar dalam ilmu fardu ain. Anak-anak sebut, balik bagi tahu, abi ni nak basuh muka macam ni, ustazah tunjuk kata kena basuh bagi kena ni gigi rambut. Bukan gigi sikat, gigi rambut. Jadi maknanya kata di sini ni merupakan kawasan yang kita kena ratakan air supaya wuduk kita sampai ke anggota tubuh, anggota wuduk kita, anggota bahagian muka. Ada kadang-kadang saya perhati tengok, ada orang berwuduk, dia tak ada ayak. Ayak tu telahlah dia buka kuat. Dia buka kemudian dia basuh muka macam tu. Dia basuh muka, kena dekat tengah aja. Dia tidak meratakan di bahagian keseluruhan mukanya. Jadi dia tidak memperbaguskan wuduknya. Malahan tidak rata tersebut boleh jadi tak sempurna wuduk dia. Jadi itu yang kita nak kena perhalusi, kita kena tengok sikit bagaimana kita berwuduk. Adakah wuduk kita bertepatan dengan apa yang baginda Nabi SAW suruh Nabi SAW sebutkan. Kita nak basuh ni keseluruhan muka kita dan sehingga ke bawah dagu kita ni kita kena ratakan air. Malahan kalau kata ada janggut, kalau kata ada misai, kita kena ratakan, kita kena selatkan, kita kena selok-selokkan janggut yang kita ada ni supaya air wuduk tersebut kena pada kulit, kena pada anggota wuduk kita. Jadi itu kita nak memperbaguskan wuduk. Ini untuk nak mendapatkan kelebihan yang dikatakan diampunkan dosanya antara Jumaat, diampunkan untuknya antara Jumaat itu dengan Jumaat yang berikutnya. Kita memperbaguskan wuduk. Jadi makanya pada hari ni kita tengok dengan keadaan situasi virus yang melanda kita, situasi COVID ni, kita sebut kata
diberikan garis panduan bahawasanya sebelum nak mai ke masjid berwuduk dahulu. Rupanya dalam hadis Nabi dah cerita dah kata nak mai hari Jumaat tu kita berwuduk awal di rumah. Supaya pasal apa? Kita nak dapatkan ganjaran disebutkan ini. Tapi hari ni kalau kata sebelum pada COVID ni kadang-kadang kita ni sama-sama mai sampai ke masjid je. Masa tu buka, pilih masjid, buka pula kuat tersangka kata kan. Buka itu satu pembaziran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak supaya kita tidak membazir. Sehingga kan air yang mengalir di sungai, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata, janganlah kalian membazir. Jangan kalian biarkan, jangan guna benda tersebut dengan berlebihan. Gunalah secara sederhana. Maksudnya kita nak berwuduk, kita gunakan air yang sederhana. Boleh rata juga ke seluruh anggota badan kita, anggota wuduk kita. Dengan walaupun keadaan kuantiti air yang sedikit dan air yang perlahan. Tapi ada orang ni, dia nak kena guna air yang kuat. Dia buka kuat, kemudian dia berwuduk dengan kelang kabut. Dengar-dengar pula tengah-tengah duk wuduk, dah dilaungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak mula dah khutbah Jumaat saya. Dia pun kalut. Sebaiknya hari Jumaat ni kita gunakan untuk kita hadir awal. Dan pada hari ni juga kita tengok, kita nampak, kita praktikkan dengan baiknya. Sebab pasal apa? Hari ni dah nak kena buat pendaftaran jemaah bagi setiap negeri dah, boleh kita kata nak mai ke masjid kena daftar jemaah. Jadi cara dia kena mai awal. Mai awal berapa? 10 minit kena mai awal. Jadi supaya jemaah yang tersenarai tersebut akan mai awal. Jadi itu kelebihan daripada kita tengok daripada satu musibah yang menimpa kita, musibah besar lah, bukan setakat kata di Perlis saja, bukan kata setakat di Malaysia saja, bahkan seluruh negara di dunia ini dilanda dengan masalah ini. Hatta di Arab Saudi pun sama juga masalah yang sama juga, masalah virus ini. Akan tetapi bagaimana virus ini telah menyebabkan kita mempraktikkan norma baharu ini supaya dapat kita menghayati sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah kita mai awal ke masjid dengan keadaan kita dah berwuduk. Tambah pula kita pada hari ini kita disuruh untuk nak mai ke masjid kena bawa sejadah masing-masing. Sebab pasal apa? Sebab di sejadah itu kita akan duduk untuk solat dan kita akan sembahyang di atas sejadah itu, sejadah kita, kepunyaan kita sendiri. Sebab pasal apa tuan-tuan? Kerana pasal apa? Boleh katakan majoriti masjid kesemuanya menggunakan kapek permaidani. Di Perlis ni ada 1-2 masjid, salah satunya masjid yang terdekat sekali, Masjid Rapuh. Mereka menggunakan kapek lantai, dia menggunakan lantai parkir tu. Jadi mereka tak menggunakan permaidani, alhamdulillah lah. Jadi mudah untuk nak buat cucian, boleh guna dengan mop lantai. Jadi bagi majoriti masjid ni menggunakan kapek, menggunakan permaidani yang dipasang itu. Jadi boleh menyebabkan bila mana kita bersin, kita batuk, melekat pada kapek tersebut. Jadi apa yang disuruhkan pada hari ini, kita bawa sejadah masing-masing supaya kalau kata kita terbatuk, kita bersin ke, akan kena pada sejadah yang kita bawa tu. Jadi apa kelebihannya? Kelebihannya insya-Allah mudah-mudahan dapatlah mengelakkan daripada penularan, penyebaran virus tersebut. Kalau katalah kita ada virus COVID. Tapi kalau kita tak ada virus COVID pun, tiba-tiba kita tengah solat, kita bersin, mungkin ada virus juga, tapi mungkin virus yang biasa. Tapi bila orang lain terhidu tersebut, terkena virus tersebut, mungkin orang lain pun akan sesema, akan batuk. Jadi ini adalah satu norma yang baru yang boleh kita praktikkan yang cukup elok. Walaupun kita kata musibah COVID ini, tapi ada di sebaliknya ada kebaikan yang boleh kita gunakan, yang boleh kita praktikkan. Baik, kita sebutkan balik tadi tentang kelebihan yang disebutkan. Orang yang memperbaguskan wuduknya, kemudian dia mendatangi pada hari Jumaat tersebut, fastama'a wa ansata, kemudian dia mendengar dan dia diam. Dia dengar akan apa yang khatib sampaikan, apa yang sedang pengkhutbah sedang sampaikan pesanan, sedang menyampaikan maklumat, sedang menyampaikan syarahan. Wa ansata, lalu dia diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah.
maka diampunkanlah untuknya antara Jumaat itu dengan Jumaat yang berikutnya dengan diberi tambahan 3 hari lagi. Barang siapa yang memegang kerikil, batu kecil untuk dipermain-mainkan sehingga tidak memperhatikan isi khutbah, maka ia telah melakukan kelalaian, yakni bersalah. Disebutkan waman massal hasa faqad lagha. Disebutkan barang siapa yang memegang kerikil batu kecil untuk dipermain-mainkan sehingga tidak memperhatikan isi khutbah tersebut, maka ia telah melakukan satu kelalaian, yakni ia telah melakukan satu kesalahan. Nak sebutkan dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata barang siapa yang memegang batu kerikil, batu-batu kecil. Sebab pasal apa? Zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebenarnya mungkin tak ada kapek, tak ada pemaidani. Jadi mungkin ada sebahagiannya para sahabat, mungkin ada macam kita lah, kita duduk di masjid kata, bukan kita lah, saya pun elakkan perkara tu. Kadang-kadang kita duduk di masjid ni, kapek tu pun kita boleh jadi duk buat lukisan. Kita tonyoh buat jadi petak. Lepas tu saat lagi petak tak mau kita padam, kita tonyoh balik kapek tersebut. Itu adalah merupakan satu benda kelalaian kita. Dan malang sekali pada hari ini yang saya amati, ada juga ketika mana khatib sedang berkhutbah, ada juga orang yang lalai lagi, masih lagi menggunakan aplikasi WhatsApp, aplikasi dalam telefon pintar tersebut. Jadi kita tengok pada ketika itu melakukan satu perbuatan, satu benda yang lara, satu benda yang kelalaian. Melainkan tak tahulah kalau kata ada panggilan yang penting, mungkin kita perlu menjawabnya, tapi kita bangkit daripada tempat tersebut, kita pergi jawab di luar. Dan sebaiknya untuk kita ketika mana kita mendatangi Jumaat tersebut, ni bukan kata saya kata kena, bukan kata Nabi kata, tapi sebaiknya untuk kita nak menambahkan kekhusyukan kita, kita tutup ataupun kita tak payah bawa telefon. Tapi kadang-kadang telefon ni satu benda yang penting juga bagi kita, kan? Satu benda yang sangat penting, kerana telefon pada hari ini bukan sekadar boleh cakap telefon, bukan sekadar boleh SMS. Banyak perkara di dalam tersebut tu, dalam benda telefon pintar yang kita ada pada hari ini, untuk kita nak berhubung dengan orang, untuk kita nak buat nota, untuk kita nak buat nota pun satu juga, kan? Sebab pasal apa? Bila kita tanya pasal apa nampak duk guna telefon, saya sedang buat nota. Hak yang ustaz duk bagi khutbah tadi tu, saya sedang duk type buat nota. Jadi apakah boleh kita buat benda macam tu? Sebaiknya adalah untuk kita mendengar apa pesanan yang disampaikan oleh khatib, oleh pengkhutbah, orang yang sedang bersyarah di hadapan itu, untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara beberapa yang boleh saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan. Dan ada juga hadis daripada Ibnu Umar, saya bacakan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil, jikalau seseorang di antara kalian semua ini mendatangi solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi dahulu. Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil, jika salah seorang daripada kalian ni nak mendatangi solat Jumaat, nak mai untuk perhimpunan solat Jumaat, perhimpunan umat orang muslim, kaum muslimin, kita berhimpun pada hari Jumaat untuk satu perhimpunan yang besar hari Jumaat. Jadi sebab itulah kita mengagungkan pada hari tersebut kita berhimpun, lalu kita adakan solat Jumaat. Ini merupakan syariat, disuruh kita. Jadi sebab itulah syariat tersebut kita laksanakan. Walaupun kalau kata ada keadaan yang menghalangnya, ada beberapa keadaan. Contoh keadaan bila mana ditimpa wabak, contoh bila mana keadaan hujan yang begitu lebat, tak boleh nak pihak tu, ada beberapa keringanan yang disebutkan. Tapi sebagai satu syiar kita umat Islam, kita kena sedar bahawasanya solat Jumaat ini merupakan satu syiar umat Islam. Sebelum pada peristiwa Covid ni, kadang-kadang kita tengok ada juga ramai lelaki yang kadang-kadang saya tengok, kita perhatikan, tidak mendatangi solat Jumaat. Hak ni satu benda yang kita rasa kesal sedikit. Ini bukan kata saya tu sebab bukan kata satu tuduhan, tapi benda ini kadang-kadang kita nampak sendiri. Jadi kita tengok di manakah keinsafan, kesedaran kita.
Kemarin kebetulan semasa saya ada satu perjumpaan dengan tuan pengarah kita, dan ada beberapa orang imam lah bersama-sama dengan saya tu, ada sedikit perbincangan. Tengah-tengah bincang tu ada satu panggilan telefon. Ni sambil-sambil sesuatu. Ustaz tu jawab lah. Jawab. Lepas habis jawab tu, lepas habis panggilan tu, dia bagi tahu kata apa? Ni jemaah kami telefon kata. Awak jemaah telefon tanya pasal nak main semain Jumaat. Alhamdulillah kata. Tapi dia Ahmad kata apa? Yang sonok yang nak bagi tahu kata, isteri dia telefon kata, tanya boleh tak nak daftar suami dia. Tu dia betapa ambil beratnya si isteri tu supaya nak bagi suami dia boleh main semain Jumaat. Jadi ini satu kesedaran sama-sama lah kata. Jadi hari ni kita dah mula nak memaksimum, minggu lepas dah kita dah mulakan untuk nak memaksimumkan solat Jumaat dan solat-solat jemaah yang lain, solat fardu yang lain. Maka kita hadirlah ke masjid-masjid. Kita jadikan rumah Allah itu sebagai untuk kita nak makmurkan rumah Allah. Kita ikut pada bilangan kapasiti yang telah ditetapkan oleh ulil amri, oleh pemerintah, dan kita patuhi segala SOP yang ditetapkan. Kita ikut jarak yang telah ditetapkan, ikut apa yang telah ditanda oleh pegawai masjid. Kita datang ke masjid untuk sama-sama kita solat berjemaah. Itu adalah lebih afdal. Baik. Dalam hadis yang disebutkan tadi, jika seseorang di antara kalian mendatangi solat Jumaat, maka hendaklah kalian mandi dahulu. Dalam hadis ini nak menyebutkan kata keutamaan kita nak menghadiri solat Jumaat supaya kita membersihkan anggota tubuh badan kita. Dan disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW sebut ni, falyaghtasil. Kerana pasal apa disebutkan mandi? Kerana budaya orang Arab mereka tidak kerap sangat mandi macam kita ni. Kita bagi orang kita, orang Asia, orang Malaysia kita ni, dengan keadaan yang kita, cuaca kita macam ni dan keadaan badan kita yang berpeluh. Tapi di Arab, bagi kebiasaan orang Arab, mereka ni berpeluh, mereka dan tidak kotor. Kelebihan mungkin tanah suci di sana, tapi wallahu alam mungkin kalau kata kita pi di sana pun pasal apa macam sama juga, mungkin sebab faktor tubuh badan kita, faktor pemakanan kita yang menyebabkan kata badan kita ada mengeluarkan bau. Jadi mungkin berbeza sedikit kata. Tapi kebiasaannya Nabi sebut kata hari Jumaat maka mandilah. Sebab pasal apa? Kebiasaannya kalau budaya orang Arab ni mereka mandi mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Macam pagi-pagi subuh tadi bangkit-bangkit macam saya lah kata, tapi saya bangkit saya mandi pagi tadi. Kita bangkit-bangkit ni budaya orang Arab ni mereka membersihkan diri dengan mereka bersugi dan mereka berwuduk, dan mereka membasuhkan anggota wuduk mereka. Dan mungkin dari segi apa yang kita nak sebutkan di sini mungkin berbezanya zaman para sahabat dengan zaman kita, kaedah kita tidur. Macam mana kita tidur? Kita tidur pada hari ini, kita tidur sungguh-sungguh. Mungkin para sahabat, baginda Nabi SAW, kita tengok dalam hadis-hadis yang banyak sekali menyebutkan para sahabat, baginda Nabi SAW, mereka tidur dengan tidur yang sedikit. Tidur untuk sekadar merehatkan tubuh badan mereka. Dan Nabi SAW juga dalam hal perkara tidur sekalipun, Nabi SAW menekankan untuk tidur di awal waktu. Sebaik sahaja selepas kita menunaikan solat Isya, ada dalam hadis yang lain menyebutkan sebaiknya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang lara, bersembang-bersembang perkara yang tak ada berfaedah. Maka kita selepas kita habis solat Isya ni, solat malam, solat Isya, kita disuruh untuk kita tidur awal. Supaya pasal apa? Di tengah malam kita boleh bangun untuk kita bermunajat kepada Allah. Kita boleh bangun untuk kita mendirikan malam-malam tersebut. Kita duk sebut Allah bulan lain tak ada lah macam bulan puasa. Awak pasal apa? Bulan puasa ada tarawih. Seronoklah boleh semayang tarawih. Tahun ni tak peraya lah semayang kat rumah. Allah nak terima tak terima tak tahulah. Allah insya-Allah Allah akan terima segala amalan kita. Tapi mungkin suasana tahun ni berbeza. Kita semayang di rumah. Ketua keluarga sebagai ayah, sebagai anak mungkin yang ada menghafaz Al-Quran, diberikan keutamaan untuk menjadi imam solat. Jadi terima tak terima tu, kita yakin, kita minta supaya Allah terima amalan kita. Lalu lepas habis bulan Ramadan ni, pakat duk risau kata, tak ada lah lepas habis Ramadan ni. Tak ada dah lah semayang tarawih. Walaupun tak ada solat tarawih, ada solat-solat yang lain yang boleh kita tunaikan.
Solat qiyamul lail, kita solat bangun malam tu, kita lazimikan setiap hari. InsyaAllah kalau kita mampu, kalau kita boleh, kita tak boleh setiap hari, seminggu sekali kita cuba, seminggu 2 kali. Hak ni susah berat juga nak boleh buat. Sebab pasal apa? Di dalam diri kita ni kita kena tanamkan satu semangat. Bukan saya nak suruh tuan-tuan perempuan juga, kepada diri saya juga. Kadang-kadang pernah bangkit tidur, masuk bilik ayak, lepas pada kencing, lepas habis semua, terus sambung balik tidur. Sebab pasal apa? Kita satu semangat, mungkin semangat ibadah kita ni kurang, dan satu lagi mungkin syaitan berjaya memperdayakan kita. Jadi apa yang sepatutnya kita buat? Kita kena lawan dengan tipu daya, lawan dengan pujuk rayu syaitan. Syaitan duk ajak kita tidur lah, kata, bagi seronok lagi, kata. Syaitan nak ajak kita lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak bangun malam tak apalah, benda yang sunat. Benda sunat kita boleh buat di malam hari, kita solat bangun malam. Kita boleh buat, pilih nak buat 2 hari sekali ke, seminggu sekali ke, tapi paling kurang kita bagi ada pengisian kita di malam hari. Kita tidur awal dan kita bangun di tengah malam untuk kita memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa ketika itu kita dapat rasakan apa yang kita minta ni, kita rasa kita sedang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada masa itu tidak ada kesesakan, tidak ada bunyi-bunyi yang bising, tidak ada benda lain nak mengganggu. Kalau waktu-waktu lain ni, waktu semayang maghrib, Isya ni, kadang-kadang bila kita tengah semayang, bila kita habis semayang, nak berdoa, lagi macam-macam bunyi. Anak teriak, anak minta susu, bunyi hak macam-macam, kata. Banyak orang kata gangguan dia. Tapi bila di tengah malam ni kita bangun semata-mata untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itulah kita buat betul-betul dengan penuh keikhlasan. Kerana dalam keadaan kegelapan kita bangun, Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan hamba-Nya itu bangun untuk bermunajat kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, dia tahu hamba dia tu bangun untuk buat apa. Dan kita pun pada waktu tengah malam sudah semestinya kita buat itu tak ada hak lain, tak ada hak bukan, semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau waktu siang ni kadang-kadang kita terfikir juga, kata, aku kena buat bagi lebih sikit. Pasal apa? Sebab ada orang nampak kot, kata, satgi boleh orang kata, rajinnya, kata, semayang sunat, kata. Hak tu mungkin juga kadang-kadang berlaku juga bagi sebahagian daripada kita. Kita mengharapkan apa yang orang nampak. Tetapi bila mana di malam hari ni tak ada siapa dah, hanya kita dengan Sang Pencipta kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu timbulnya keikhlasan kita. Kita bangun, kita solat malam. Mungkin 4 rakaat, mungkin 8, mungkin 2 rakaat. Jadi pada berapa bilangan sahaja yang kita nak buat, kita buat, boleh buat pada malam hari untuk kita melazimi amalan tersebut. Kita bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah. Dan pada masa itu kita akan rasa diri kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermunajat kepada Allah, kita minta sungguh-sungguh hati, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Sebaik munajat, kita minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Kita minta segala apa yang kita hajati, kita minta. Kalau kata nak, ya Allah, limpahkanlah aku dengan kekayaan, limpahkanlah aku dengan keimanan, ya Allah, jadikanlah aku ni sebagai hamba yang sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita. Buat apa nak minta kita nak kena takut kepada Allah? Kita kena minta sebab pasal apa? Disebabkan ramai yang tak takut kepada Allah pada hari inilah, termasuklah saya sendiri pun, kita berani nak buat dosa. Kita tak minta, ya Allah, jadikanlah aku ni hamba yang sentiasa rasa takut kepadamu, ya Allah. Bagilah aku sentiasa merasai bahawa Engkau sentiasa memerhati aku, ya Allah. Kita minta supaya perasaan itu datang dalam diri kita. Kerana pasal apa? Bila perasaan tersebut ada dalam diri kita, insya-Allah mudah-mudahan segala apa yang kita buat, kita rasa takut. Kita rasa takut sebab pasal apa? Allah sentiasa perhati kita. Macam orang nak buat jahat, dia akan tengok dulu atas kiri kanan atas bawah. Kebiasaannya atas, sebab pasal apa? Ada tak ada CCTV. Kalau ada CCTV nanti orang mudah nak trace aku, orang mudah nak dapat jejaki aku. Tu bagi orang yang nak buat jenayah, dia takut dia tengok CCTV.
kan? Tapi kita yang merasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Maha mengetahui, maka kita sedar akan setiap masa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan membentuk diri kita supaya kita takut melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan perasaan yang tersebut dapat mengingatkan kita supaya kita tidak sewenang-wenang yang semudah-mudahnya berbuat dosa. Baik, di dalam perkara yang kita nak sebutkan, yang kita mungkin dah nak sampai di penghujung waktu, itulah disebutkan dengan kita pada hari Jumaat ni supaya kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat, amalan-amalan yang boleh menambahkan pahala kita. Antaranya kita berselawat ke atas Nabi SAW. Tak semestinya kita nak kena berselawat dengan darah. Kata kita selawatlah, kita duduk sambil-sambil saja kita duduk buat kerja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah. Kita selawatlah sambil-sambil kita duduk, katakan kita baca selawat ke atas Nabi, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Dan kita juga dianjurkan supaya kita baca surah Al-Kahfi. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka akan disinarinya antara hari Jumaat ke Jumaat yang akan bertemu pula tu. Jadi maksudnya disebutkan dalam hadis disebut bahawa kita baca surah Kahfi pada hari Jumaat, dan hari yang lain pun kita boleh baca. Tapi ada keutamaannya untuk kita baca pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni bila bermula pada maghrib semalam sehinggalah ke sebelum masuk maghrib pada hari Jumaat pada hari ni. Maka kaifiat dia macam mana kita nak baca? Bacalah. Bacalah 10 ayat ke, 20 ayat ke, kata. Sebab pasal apa? Sebab baginda Nabi SAW tak gariskan pula macam mana kita nak baca. Kena baca sekaligus ke? 110 ayat tersebut. Nak kena baca separuh-separuh ke? Nak kena baca suku-suku ke? Nabi SAW tak sebut. Jadi bila tak sebut, kita bacalah ikut apa kemampuan kita. Baca berapa kali Ustaz? Sekali cukup lah kata kan. Tapi Nabi SAW tak sebut berapa kali. Mungkin bagi orang yang ada masa yang lapang, dia baca dah semalam, hari ni nak baca sekali, baca lah. Tapi Ustaz, adakah kalau semalam saya baca, tengah hari ni saya baca, adakah bermaksud saya akan disinari 4 kali Jumaat? Hak tu tak disebut. Saya tak boleh nak kata insya-Allah lah kata. Bila baca 2 kali, 4 kali Jumaat lah. Sebab pasal apa? Tadi disebut disinari antara Jumaat dengan Jumaat yang akan datang. Jadi dia kata, Ustaz boleh tak kalau kata saya dah baca 2 kali ni, adakah Jumaat sekali lagi dia dah cover tak? Hak tu saya tak boleh nak fatwakan. Saya tak boleh nak bagi jawapan yang sepatutnya, kerana pasal apa? Tidak ada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi apa sahaja yang kita nak sebutkan di sini adalah untuk kita berpandukan kepada hadis sahih baginda Nabi SAW. Jadi pasal apa Ustaz tak berani nak kata? Pasal apa tak berani nak habaq kata? Habaq pilah kata 4 kali Jumaat ke? Sebab pasal apa? Kita nak kena bersandarkan kepada sandaran yang tepat, yakni hadis baginda Nabi SAW. Kerana dalam bab ganjaran, dalam bab kebaikan, dalam bab pahala ni, hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sahaja yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Maka kalau benda-benda yang ada yang disebutkan tentang ganjaran-ganjaran disebutkan ini, maka oleh Nabi SAW ada disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, maka itu telah disebutkan. Ada pun kita sebut dalam antara bulan-bulan ni, ada satu bulan yang bulan istimewa, yakni bulan Ramadan. Kerana apa? Ada disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW. Jadi berpandukan kepada tersebut, itulah yang kita boleh klaim, yang boleh kita sebutkan, kita boleh kata ada kelebihannya kerana merupakan perkataan daripada baginda Nabi SAW. Jadi itulah tuan-tuan puan hadirin hadirat di dalam alam maya, di dalam live streaming kita pada hari ini. Apa yang kita boleh tekankan di sini, kita memperbanyakkan ibadah kita, terutama pada hari Jumaat. Kita utamakanlah, kita buatkan, banyakkanlah amalan-amalan. Adapun kita membersihkan diri, kita mandi. Adapun kita tengok kata ada
pakaian kita. Kita perbaguskan pakaian kita pada hari Jumaat. Kita nak mendatangi solat Jumaat di masjid. Kita pastikan supaya pakaian kita pakaian yang bersih, pakaian kita pakaian yang bersih, yang bagus. Tak semestinya kena baru sedia, tapi kita pastikan kita nak pergi ke solat Jumaat supaya kita menjaga kebersihan kita, supaya kita wangikan tubuh badan kita, pakai sikit minyak atar. Bila pergi semayang Jumaat, pasal apa pakai minyak atar? Seronok satgi pergi duduk, boleh dengar khutbah dengan penuh kekhusyukan. Sebab pasal apa? Kita bau dengan bau yang wangi-wangi ni, kita rasa seronok. Tak ada orang bila bau yang wangi ni dia rasa tak seronok. Dia bila bau wangi ni mendatangkan satu ketenangan kepada kita. Maka sebab itulah kita nak pergi sembahyang Jumaat, kita bersihkan diri. Kita pakai pakaian yang wangi, pakaian yang elok, pakaian yang bagus, supaya memberikan ketenangan, memberikan kekhusyukan kepada kita. Kadang-kadang kita pergi sembahyang pun bila ada orang sebelah kita pakaian dia, mungkin kalau kata saya, kalau sembahyang berjemaah ni, kalau di masjid pada sebelum pada ni, selalu yang bau yang mengganggu hidung saya ni, bau orang pergi makan ikan bakar. Bau asap. Bau apa dia makan makanan tu. Jadi bila mai di sebelah kita ni, duduk di sebelah kita solat, dia mendatangkan satu bau, tapi mungkin ada orang kata, sonok bau ikan bakar, bau sedap, bau wangi kita. Tapi itu satu benda yang mengganggukan kekhusyukan kita. Jadi bila mana kita nak mendatangi ke masjid, kita nak melakukan solat Jumaat, kita nak solat berjemaah, apatah lagi kita nak main solat Jumaat yang mana seminggu sekali, tambah pada ketika ini solat Jumaat pula dimaksimumkan, tapi dalam keadaan ikut SOP jarak-jarak dia. Jadi kalau kata masjid kita ni boleh masuk 300 orang, dia hanya akan dapat sepertiga saja 100 orang pada 300 orang yang boleh masuk tu. Jadi dia akan menjadi lebih sedikit bilangan jemaah yang boleh kita masukkan itu. Tapi kita yakinlah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tuan-tuan yang terpilih untuk hadir ke solat Jumaat, untuk hadir mengimarahkan rumah Allah pada setiap solat fardu ni, maka datanglah ke masjid. Datanglah dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh rasa tawaduk, dengan penuh keinsafan diri, supaya kita main masjid ni bukan satu benda kita, ialah seronok beribadah tu satu, tapi bukan untuk kita nak seronok-seronok. Ada orang pergi masjid ni dia seronok, boleh berjumpa kawan, bertampak, apa semua macam tu, tapi apa yang lebih utama untuk kita main masjid dengan kita perasaan yang khusyuk, yang tawaduk. Hari ini juga hari Jumaat, saya nasihatkan supaya tuan-tuan yang terpilih untuk hadir ke solat Jumaat, tak kira lah walaupun diperlih ke di mana-mana negeri sekalipun, datanglah dengan penuh hati yang khusyuk, hati yang tawaduk, supaya kita dapat membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita merendahkan diri, kita sedar bahawasanya ada satu kuasa, ada satu zat yang begitu besar, begitu agung, tak lain tak bukan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itulah mendatangkan keinsafan dalam diri kita. Wallahu alam bisawab, tuan-tuan dan puan. Saya rasa cukup setakat ini sahaja dulu perkongsian saya. Saya mohon maaflah andai kata ada tersalah silap, terkasar bahasa sepanjang penyampaian saya pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.